Assalamualaikum dan selamat petang semua. Untuk hari ini, kita telah sampai ke modul kita yang terakhir, iaitu modul yang ke-10, Institusi Sosial dalam Pembangunan Integriti dan Anti Rasuah. Baik, dalam modul kita kali ini, kita akan membincangkan mengenai peranan institusi sosial seperti keluarga, agama dan kepercayaan, pendidikan, media, dan politik. Baik, institusi sosial memerlukan apa yang kita panggil jiwa dalam pembudayaan integriti. Penerapan dan kepentingan integriti dan anti rasuah perlulah dilakukan secara pembudayaan dalam institusi sosial yang telah kita nyatakan tadi. Dan pembudayaan integriti dan anti rasuah ini kita boleh simpulkan dalam akronim jiwa ni. Okey, jadi apa maksud jiwa? Jiwa adalah juang, inisiatif, wow dan agama. Baik, apa yang dimaksudkan dengan juang? Juang ni maksudnya kita sebagai institusi sosial. Sama ada kita adalah keluarga ataupun mungkin kita dalam institusi keagamaan, dalam pendidikan misalnya, ya. Kita perlu bersungguh-sungguh. KJ, juang. Maksudnya di sini bersungguh-sungguh dalam membudayakan integriti. Kalau katakan kita keluarga, kita perlu berusaha untuk memastikan keluarga kita terpelihara daripada rasuah. Kita perlu bersungguh-sungguhlah untuk menekankan nilai-nilai aspek berkaitan dengan rasuah ni. Betapa rasuah ni sebenarnya adalah sesuatu yang tidak baik untuk diamalkan. Jadi kita kena mendidiklah ahli keluarga kita misalnya. Inisiatif. Inisiatif ni bermaksud tindakan yang proaktif dalam membudayakan integriti. Jadi kena ada usahalah supaya kita dapat memperjuangkan ataupun memerangi rasuah ni. Kita nak memperjuangkan anti rasuah dan memerangi rasuah. Okey. Dan wow adalah mencipta kesan yang terbaik dalam membudayakan integriti. Kita cuba sedaya upaya supaya kita dapat memberikan kesan yang terbaik. Dan A adalah agama, di mana nilai moral dalam pembudayaan integriti ditekankan. Baik, kita tengok institusi dan institusi keluarga lah, peranan institusi keluarga. Keluarga merupakan institusi sosial yang penting lah. Okay? Dan dia membentuk sikap dan nilai-nilai individu. Melalui pendidikan moral dan teladan yang diberikan oleh anggota keluarga, integriti dapat ditanamkan dalam diri seseorang sejak kecil. Keluarga perlu memberikan pemahaman tentang pentingnya kejujuran, tanggungjawab dan prinsip moral kepada anggota keluarga yang muda.
Okey, seterusnya kita tengok akronim bagi keluarga ni. Okey, iaitu sayang. Apa maksud sayang? Sayang adalah setia, adil, yakin, amanah, nurani dan gembira. Okey. Jadi setia dekat sini adalah memberi kepercayaan dan ketabahan dalam dugaan kehidupan berkeluarga. Maksudnya dekat sini kalau ada antara ahli keluarga yang mungkin mengalami dugaan dalam kehidupan, ada possibility untuk sesetengah individu ni mengambil langkah untuk mengambil rasuah disebabkan tekanan hidup. Jadi kita sebagai ahli keluarga ni perlu memberi sokongan dan bersama-sama dengan ahli keluarga untuk menempuh dugaan tu tanpa mengambil rasuah sebagai jalan ataupun alternatif untuk penyelesaian. Kemudian adil. Adil bermaksud pembahagian tanggungjawab, sumber dan kasih sayang secara saksama sesama ahli keluarga. Y adalah yakin. Okay, yakin kita berdaya tahan, jujur dan membentuk persefahaman. Amanah pula adalah menepati janji dan komitmen sesama ahli keluarga. Nurani bermaksud kepekaan ahli keluarga terhadap sokongan emosi. Dan gembira bermaksud mencipta suasana positif dalam hubungan kekeluargaan dengan ikatan kasih sayang dan cinta. So basically, kalau kita tengok kepada akronim ni, dia lebih kepada bagaimana kita mengambil berat dengan ahli keluarga, kita menyokong ahli keluarga kita memberi pemahaman ahli keluarga kita berkaitan dengan rasuah, kita memberi penekanan tentang keburukan rasuah dan sekiranya ada masalah ataupun dugaan, kita saling menyokong antara satu sama lain, memberi motivasi supaya ahli keluarga kita tidak terbabit dalam kegiatan pengambilan rasuah. Itu basically lah. Okay? Baik. Kemudian kita akan masuk kepada peranan institusi agama dan kepercayaan. Jadi dalam institusi agama dan kepercayaan ni, ada beberapa perkara lah yang kita boleh bincangkan, iaitu yang pertama adalah penyebaran mesej integriti. Okay, itu dari segi agama lah. Okay, kita nak menekankan bagaimana rasuah boleh menjadi salah satu daripada kesalahan dari aspek agama. Okay, kemudian adanya penguatkuasaan undang-undang, boleh jadi sebagai pusat rujukan isu integriti dan juga organisasi. Dan agama dan kepercayaan dia memupuk pengawalan diri individu, menerusi penghayatan keimanan, kemantapan rohani dan kekuatan jiwa. Agama dan kepercayaan juga memberi panduan ke arah pelaksanaan amanah, keadilan dan nilai-nilai luhur kepada penganutnya. Ada setengah agama yang sangat-sangat menekankan mengenai pengambilan rasuah ni. Macam contohnya dalam agama Islam, dia dianggap sebagai haram dan mengambil pendapatan yang haram ni akan membawa kesan yang buruk lah dari segi keberkatan dalam hidup. Jadi sekiranya ada adanya nilai-nilai agama dalam diri, basically individu dapat mengawal diri dia. Okay? Kalau nak ambil rasuah tu, dia akan ingat lah, benda ni tak baik, benda ni berdosa. Jadi benda tu dah boleh mengawal diri dia daripada terbabit dalam aktiviti pengambilan rasuah. Dan dia juga, agama juga memberi panduan lah supaya kita ni bersifat amanah, okay? Dan tidak merosakkan diri kita dan juga individu sekeliling kita disebabkan oleh rasuah. Ya. Okey. Seterusnya, kita lihat yang agama dan kepercayaan ni ada akronim dia iaitu percaya. Ya. Percaya dekat sini P adalah penuh iktikat. Penuh iktikat dekat sini bermaksud kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan tulus dan keikhlasan.
Kemudian etika budiman, okey, ataupun etika mulia. Etika ni adalah tindakan dan amalan individu yang selaras dengan panduan agama. Rasa tanggungjawab. So, rasa tanggungjawab ini um, adalah satu perbuatan yang memberi implikasi kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kita berharap dengan rasa tanggungjawab tu, individu akan rasa macam, oh, kalau saya mengambil rasuah ni, saya macam mementingkan diri sendiri, tapi saya memberi impak yang buruk kepada masyarakat. Jadi dia tak buatlah kalau dia ada rasa bertanggungjawab tu. Tapi kalau katakan individu tu tak ada rasa tanggungjawab, rasa nak pentingkan diri, rasa nak orang kata menambah duit sendiri kan, dia tak hirau akan kesan buruk kepada individu dan kepada keluarga dan masyarakat disebabkan oleh tindakannya. Okey. Kemudian kita tengok cermat. Cermat dekat sini maksudnya memahami dan melaksanakan tuntutan agama dengan cara dan kaedah yang betul lah. Okey. Maksudnya dekat sini kita melaksanakan tuntutan agama yang membabitkan rasuah ni lah. Maksudnya kita tak buat. Okay? Kita tahu kita perlu menjalankan kaedah dengan baik, dengan betul lah. Kemudian A adalah amal ikhlas. Amal ikhlas adalah amalan baik yang dilaksanakan, whereby amalan ini perlulah ikhlas ya dalam mencari keredaan Tuhan. Yakin diri iaitu penghayatan nilai agama yang membentuk keyakinan diri dalam menjalankan tanggungjawab dan peranan sebagai individu. Dan yang last sekali adalah amanah. Amanah dalam tindakan kita, nilai accountability kita, supaya ia menjadi asas yang dominan lah dalam tindakan individu. Kalau you nak ingat, ingat kepada percaya ni lah. Jadi percaya ni basically kalau apa-apa yang berkaitan dengan rasuah ni, sekiranya ada agama kan, dia memberi panduan, dia memberi guideline lah kepada individu supaya tidak mengambil rasuah. Okey, seterusnya. Okey. Jom cek mata. Apa maksud cek mata dekat sini? Okey. Kalau kita tengok macam rabun jauh kan, okey, individu maksudnya dekat sini, individu yang mungkin berada dalam dilema sama ada nak ambil rasuah ataupun tak. Kalau macam individu tu rabun jauh ni maksudnya dia tak nampak ke depan kan. Jadi dia hanya nampak keseronokan depan mata je. Dia tak fikir impact dia. Itu kita panggil rabun jauh lah. Dia ambil sekarang, dia rasa macam, oh, banyak duit sekarang untuk kesenangan sekarang. Tapi dia tak fikir apa impact dia di masa hadapan sekiranya dia mengambil rasuah. Contoh dia mungkin boleh dipenjarakan, mungkin boleh didenda dan sebagainya. Kalau rabun dekat pula, dia tidak memikirkan impact, okay? Elak dipenjarakan dan tak nampak peluang berbuat budi untuk menyebarkan mesej integriti. Itulah pula kalau rabun dekat, dia tidak membantu untuk menyebarkan mesej integriti. Okey. Baik. Seterusnya adalah peranan institusi pendidikan. Kalau kita tengok dekat sini, institusi pendidikan ni berkaitan dengan co-curriculum, berkaitan dengan kurikulum. Kita punya akronim kita adalah CAKNA. Okey, CAKNA dekat sini bermaksud apa? CAKNA adalah cermat, amalan, kritis, nilai dan juga agama. Dan CAKNA ni basically membincangkan mengenai peranan pendidikan lah dalam penerapan budaya integriti dalam kalangan pelajar. So kita tengok dekat sini kan, institusi pendidikan ni salah satu daripada institusi untuk mempromosi anti rasuah. Jadi kita basically dalam pendidikan lebih kepada promosi
supaya pelajar-pelajar sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat universiti tahu mengenai um, apa tu besarnya risiko apabila mengambil rasuah. Apa benda perkara yang tidak baik lah, ya. Kemudian kita juga tahu ada beberapa aktiviti-aktiviti lain yang banyak dilaksanakan di universiti, di sekolah, di tempat-tempat college misalnya, di tempat-tempat tinggal pelajar. Semua ni bertujuan untuk memastikan pelajar-pelajar memahami tentang kepentingan tidak mengambil rasuah. So itu dalam institusi pendidikan lah. Okey. Okey, pembudayaan integriti dan rasuah ni sekiranya kita tengok dekat carta ni, ini adalah peranan media. Okey. Media memainkan peranan lah dalam menyuarakan masyarakat, apa niat masyarakat lah ataupun mungkin ada aduan masyarakat dan sebagainya. Kemudian mempromosi kecaknaan terhadap uh, isu integriti, okay? Kemudian pembinaan karakter berintegriti. So basically media ni memainkan peranan yang penting lah. Macam contohnya dalam suara masyarakat, masyarakat masa kini dia cenderung untuk menggunakan platform multimedia kan. Apa tu media massa, okay? Untuk menyuarakan atau berkongsi isu dan cabaran yang mereka hadapi dalam kehidupan harian. Contohnya ada aduan uh, yang dilaporkan lah, okey, untuk kemudahan infrastruktur yang tidak diselenggara oleh pihak berwajib, ataupun kenaikan harga barang ataupun layanan dan kualiti perkhidmatan awam yang tidak apa tu yang tidak baik lah. Okey. Kemudian kita tengok media juga memain peranan dalam mempromosi kecaknaan terhadap isu integriti ni lah. Jadi media ni banyak melaporkan tentang berita-berita yang berkaitan dengan individu yang mungkin um, terlibat dalam pengambilan rasuah. Kemudian dalam masa yang sama media ni juga boleh membantu untuk mempromosi tentang kejujuran, kan nilai-nilai positif kan? Ketulusan, integriti, bertanggungjawab. Contoh dia individu yang berintegriti, macam mana dia menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Okay? Media juga dapat membantu membina karakter berintegriti. Contoh dia memainkan peranan dalam membentuk karakter dan jati diri. Dan terbitan dan informasi bercorak ilmiah berkaitan pembinaan sikap diri yang baik akan menjadi ikutan dan teladan kepada semua. Program-program pendidikan dan hiburan yang berasaskan nilai-nilai positif dapat membentuk sikap dan perilaku berintegriti dalam kalangan generasi muda. Okey. Okey, kita tengok dekat sini strategi jannah. Okey, ke arah membudayakan integriti di media sosial. Okey. So kita ingat akronim jannah lah. Okay, J. Apa maksud J? Jangan. Jangan apa? Jangan sebarkan berita palsu atau berita yang tidak sah oleh pihak yang berautoriti. Okay, A. A tu apa? Apa berita tersebut? Kena pasti dulu. Berita tu betul ataupun palsu. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Kemudian N. N. Nilaikan berita tersebut. Adakah berita tersebut perlu disebarkan? Perlu ke nak sebarkan? Ataupun sekadar sampai kepada awak je. Kalau tak perlu, kita tak payah sebarkan. Kemudian nanti. Nanti ni apa? Tangguh dulu hasrat. Okay, untuk menyebarkan berita tersebut. Tak perlu terburu-buru. Sebab sometimes kan kita nak jadi the first one yang spread the news. Tengok-tengok berita tu palsu. Jadi kita kena nanti dulu. Kita kena tangguh dulu. Ya? Kemudian analisis. Analisis ni bermaksud buat analisis terhadap berita tersebut. Okey.
Jadi kita kena rujuk sumber yang sah. Kita kena elak daripada sebarang berita yang palsu disebarkan. Okay? Kemudian last sekali H, hantar. Sekiranya berita yang disahkan tu sahih, barulah kita share sekiranya perlu. Tapi kena pastikanlah yang berita tersebut tidak sensitif, bersifat informasi dan membawa kebaikan kepada orang lain. Okey, jadi kita dah sampai kepada slide kita yang terakhir, iaitu kita berterima kasihlah kepada semua yang mengambil kursus ni, dan saya berharap yang kursus ni dapat membantu semua pelajar untuk memahami perkara berkaitan dengan rasuah, dan semoga ia memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih.